Apakah saya akan bertemu dengan kedua orang tua saya di surga nanti? Ya. Mana dalilnya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum alladzina amanu, orang yang beriman diiringinya dengan amal soleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, ayat Quran, kami akan jumpakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka. Hadis Nabi ada? Ada. Mana hadisnya? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau memang niatnya nak jumpa. Ada juga kadang lelaki ini dia tanya, dia sebenarnya tak nak jumpa. Ustaz, nanti di akhirat saya jumpa tak bini saya lagi? Jumpa, kata saya. Menangis dia. Rupanya dia tak nak jumpa lagi. Na'udzubillah. Gelak yang kuat. Apakah saya akan bersama istri dan anak saya di surga? Seorang berkulit hitam memeluk Nabi. Kenapa engkau peluk saya kuat-kuat? Di akhirat saya mungkin tak jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan sesiapa yang dia cintai karena Allah. Jangankan dengan anak istri, saya dengan tuan puan pun akan berjumpa nanti di surga Jannatul Firdaus. Bila tuan puan dari Sabah nanti masuk ke surga, sudah sampai ke Jannatul Firdaus, tengok saya tak ada, yakinlah saya sedang berada di VVIP. Oh, Ustaz Somad takbur, sombong. Berkat doa-doa kita semua. Kadang kita ini masuk surga kerana doa orang lain. Ada orang-orang soleh, solehah mendoakan kita. Maka jangan pernah lupa minta doa. Doakan saya selalu, doakan. Syafaat orang beriman. Kita akan berjumpa. Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, kasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaih, berjumpa kerana Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun kerana Allah. Mereka akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Didoakan Ustadz berkah umur, panjang nama. Panjang nama maknanya dikenang sepanjang zaman. Amin. Pengaruh riba dalam hidup dan ibadah. 5. 1. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkit orang yang diganggu setan. 2. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awlabi. Orang yang makan riba maka darah dagingnya tumbuh haram, dan yang haram itu makanan api neraka. 3. Sepiring gulai dari riba dimakan berubah jadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, otak menjadi hitam jahat kerana makan riba. 4. Duit riba dibawa ke Makkah pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kata malaikat, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat haji dengan uang riba. 5. Duit riba tadi dimakan, lidah yang memakan riba dipakai berdoa. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidaina. Doa tak dikabulkan Allah sebab 4. Mat'amuhu haram, makanan haram. Malbasuhu haram, mashrabuhu haram, minuman haram. Malbasuhu haram, pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan-makanan haram. Jauhkan diri anak kita daripada riba. Terhadap aura kebahagiaan yang berbentuk warna-warni tertentu. Orang tengok kita lama-lama, oh, saya tengok aura awak hijau. Dia tengok lagi, aura awak merah. Dia tengok lagi, aura awak pink. Awak LGBT lah. Tak betul. Ini ilmu dari mana ini? Ilmu dari setan. Setan masuk ke mata dia, lalu kemudian setan menampak-nampakkan yang gaib-gaib. Bagaimana kalau dia wali Allah? Wali Allah bila diberikan karamah, karamah itu mengganggu dia dari Allah, dia minta kepada Allah supaya dihilangkan. Syekh Ali Jum'ah ketika membahas tentang berzikir dengan apa nama alat zikir Ustaz yang
Mbak, ini yang picit-picit made in China. Tasbih digital. Kata Syekh Ali Jum'ah, hari ini banyak orang bertasbih dengan tasbih digital. Bila dia bertasbih dengan tasbih digital, macam menonton bola sepak. Tak salah, tapi orang bertasbih dengan kayu kerana batang pokok kayu ikut bertasbih. Dan wali-wali Allah bisa mendengar tasbih pokok kayu. Tapi bila tasbih pokok kayu itu mengganggu telinga dia, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah cukup kau bagi aku pengetahuan, tolong hilangkan supaya telingaku tak boleh lagi mendengar ini. Jadi bila ada orang sibuk nak menengok, bila jumpa kita, awak merah. Bila jumpa, ini bukan wali Allah, ini wali setan. Ada seorang ikut zikir, Ustaz Somad, saya ikut zikir. Bila saya dah berzikir ni, saya tahu siapa tamu yang akan datang. Saya tahu siapa yang ada di balik bukit. Saya tahu siapa yang ada di balik tirai. Ini dari Allah apa dari setan? Saya tanya, jawab baik. Selepas tahu ni, makin ingat Allah apa makin lupa? Jawab jujur. Terus terang saya makin lupa, Ustaz. Setan punya kerja. Sebab bila kita makin ingat pada Allah, maka bagaimana cara menghilangkan jin yang dah masuk ke mata saya ni, Ustaz? Ruqyah. Dengan siapa saya ruqyah? Itu Ustaz ruqyah, Ustaz Musdar. Tegak lu Ustaz Musdar biar nampak jamaah. Ustaz Musdar. Ustaz Musdar. Ustaz Musdar ni meruqyah, belum dibaca ayatnya, jinnya dah lari duluan. Baru menengok janggut dia dah lari jin. Ada buku beliau, Ensiklopedia Ruqyah, bestseller, ditulis oleh Gema Insani Press, tentang masalah ruqyah, tentang masalah jin mengganggu. Datang jamaah ke saya, Ustaz Somad, ya, anak saya ni menengok jin. Nampak dia gambar di dinding rumah, nampak jin bergantung-gantung situ. Nampak jin. Macam mana ni Ustaz? Ruqyah anak. Esok dia ruqyah anak ini, datang lagi ke saya. Macam mana? Alhamdulillah anak ni sihat. Adik dia pula menengok jin. Berpindah hantu. Lepas tu adik ni pula dia ruqyah. Lepas tu dia tak datang lagi. Entah dia pula kena tak tahu. Mohon pendapat Ustaz, saya mu'allaf, belum pandai mengaji. Bolehkah saya membaca Al-Quran dalam bahasa terjemahan? Sebelum ni saya pernah rujuk pada ustaz-ustaz lain mengatakan tak boleh. Dan ada ustaz mengatakan boleh. Tadi subuh kita bicara dengan Datuk Jamaluddin. Datuk Jamal. Kata Datuk Jamal, di sini banyak mu'allaf Ustaz. Saya tanya, Datuk, ada tak mu'allaf ni bagi tazkirah? Ada, khas untuk mu'allaf. Jadi bagi mu'allaf-mu'allaf yang sudah bersyahadat, cuba gabungkan diri bersama sahabat-sahabat mu'allaf di yang ada community mu'allaf. Jadi belajar bersama. Quran ini ada 5 level. Yang pertama bukan membaca, dengar saja dulu. Dengar saja. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Dengar saja. Tapi jangan seumur hidup dengar. Nanti balik dari sini, semua yang dah belajar berhenti. Tok guru saya berhenti. Kenapa? Kata Ustaz Somad, dengar aja. Ini first level. Naik second, mulailah meniru. Fa, a, qa, wa, pa, ba. Lepas mendengar, mulai baca. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak terhitung satu huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30. Likulli harfin asyru amsalihah. Ketiga, pahami maknanya. Jangan setakat membaca saja, tapi baca terjemah. Keempat, amalkan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha manakala ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Dia Quran berjalan di atas muka bumi. Kelima, ajarkan. Yang dah pandai, ada murid. Ustaz Somad, murid saya 2,5. Macam mana murid awak 2,5? Anak saya 2. Bila habis sembahyang subuh, dia balik ke rumah, dia panggil anak dia 2, dengarkan ayah ni kau baca.
Yang setengah siapa? Bini saya mendengar sambil masak. Engkau dengar? Ya. Nah, 2,5 murid dia. Saya jumpa dengan orang. Jangan pernah putus asa. Nanti anak kita pula akan mengajar kepada anak dia akan mengajar kepada cucu, meneruskan yang dulu-dulu. Bukan berarti ulama, tuan syekh, ulama besar, bukan. Hanya mengajarkan alif bata, menunjukkan doa tidur bismika Allahumma ahya wa amut, menunjukkan kaki kiri masuk toilet Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, menunjukkan ini idgham, ini ikhfa, ini qalqalah. Maka kita sudah mengajar 5 proses interaksi dengan Al-Quran. Macam mana kita tahu dia jodoh kita? Mana kita tahu? Dulu saya belum nikah, pernah juga tanya macam ni. Saya tanya orang-orang, bang, macam mana kita tahu dia jodoh kita? Oh, bila kita tengok hati kita bergetar, itu jodoh kita. Lepas tu saya datang balik, dia tanya, macam mana? Dah nampak bergetar? Semua bergetar. Tak usah banyak-banyak berteori. Bila dah nampak sesuai, kemudian datang kepada wali dia, kemudian ta'aruf, lepas ta'aruf khitbah, lepas itu nikah. Dah istikharah. Usalli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Bila ada 2, istikharah. Mana kuat hati? Awak dah istikharah? Sudah Ustaz. Kemana? Dua-dua nampak. Pilihlah satu lagi. Tak usah terlalu banyak nak tunggu mimpi datang, nak tunggu itu, nak tunggu ada getaran, nak tunggu. Yang kita diajarkan, fa iza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin susah, yughnihimullah. Lelaki disuruh hanya pilih 4 saja. Tungkahul mar'atu li arma', perempuan itu dinikahi kerana 4. Limaliha, kerana dia kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, parasnya yang cantik. Wali diniha, kerana agamanya. Tapi jangan pandang kerana hartanya, harta akan binasa. Jangan pandang kerana suku bangsanya, mungkin akan jatuh kerana itu pula. Pandanglah kerana agamanya. Taribat siyadaka fasfar bidzatid din, tengok agamanya, kau akan selamat. Perempuan memandang lelaki pula 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, bila kau tengok agamanya baik, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anakmu, dengan cucumu. Illa taf'aluh, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerosakan yang amat sangat besar. Last. Sebenarnya banyak lagi. Nanti saya akan bawa, saya akan buatkan video di Pekanbaru, nanti saya share. Jangan lupa subscribe, like and share. Pertanyaan saya berkenaan hantaran kawin zaman sekarang, mengikuti status pembelajaran seperti SPM dan seterusnya. Persoalan saya adalah salah memberi hantaran mengikut pembelajaran. Apakah hukum kalau tak memberi hantaran? Tolong tolong bezakan antara adat istiadat dengan syariat Islam. Ada beberapa suku di Indonesia, bila nak nikah mesti ada mas secuci tangan. Emasnya mesti penuh cuci tangan. Bila nak nikah mesti ada sebaris kebun kelapa. Kalau pendek tak apa, sejauh mata memandang. Jadi ada beberapa suku. Jadi sebenarnya kita tak salahkan nenek moyang kita yang membuat ini, sebab mereka buat ini pun niat mereka baik supaya rumah tangga mereka ini nanti secara ekonomik dia mandiri. Itu sebenarnya supaya dia tak susah. Jadi puan yang punya anak gadis, datang pemuda meminang, maka musyawarah, wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Pemuda, kami tahu kau tak ada, kami sediakan. Nah, tapi kau jaga budak ni. Kalau tak, awas. Lagi jaga, musyawarah untuk menetapkan ini. Jangan dibebankan pada dia semuanya. Karena kalau dibebankan, nanti dia tidak akan. Nanti dia berpantun pula.
tanam pinang rapat-rapat agar pungguk tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka musyawarahkan dengan baik. Adapun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahar itu amat sangat murah. Manakala Nabi bagi tazkirah, tegak seorang perempuan. Berani dia. Di depan Nabi dia berkata, apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni aku wahabtu laka, aku berikan diriku untuk engkau ya Rasulullah. Nabi diam, no comment. Lama dia tegak, Nabi tak ada cakap apa-apa. Tegak seorang lelaki, ya Rasulullah, bila engkau tak mau, bagi aku sajalah. Nabi tanya, engkau ada uang untuk mahar dia? Tak ada. Iltamis, cari ke rumah, walau khataman min hadirin, walaupun cincin dari besi, bukan perak. Perak masih mahal, besi. Dia balik ke rumah, cincin besi pun tak ada. Lepas tu kata Nabi, kain ada tak? Kain ada Rasulullah, cukup untuk mahar. Kain engkau berapa? 1. Bila kain itu jadi mahar, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, dia pun pergi. Masa dia pergi itu Nabi panggil balik. Tak sampai hati Nabi, rahmah kasih sayang Nabi. Nabi tanya, hal hafizna minal Qur'an? Adakah engkau hafaz Al-Quran? Dia pun cakap, hafiz tu surah tu kada wa surah kada wa surah kada. Saya hafaz surah ini, surah ini, surah ini. Kata Nabi, terus di situ juga diakatkan Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan sebahagian dari Al-Quran. Alangkah indahnya, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan surah Ar-Rahman. Awak hafal Ar-Rahman? Enggak. Susah lah. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan kulhu. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahmat tak boleh diukur dengan face wajah, tak boleh diukur dengan bentuk fisik. Rahmat ada perubahan dalam diri. Dulu sebelum ada rahmat, bakhil. Setelah ada rahmat, sahak, dermawan. Dulu sebelum ada rahmat, cakap kasar. Selepas ada rahmat, lembut. Dulu sebelum ada rahmat, marah. Selepas ada rahmat, mudah menangis, meneteskan air mata. Dan kita banyak berjumpa dengan orang ini. Selepas diturunkan Allah rahmat, maka kita doakan supaya orang-orang yang belum mendapatkan rahmat Allah, dicurahkan Allah rahmat ke dalam hatinya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Doa ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, supaya Allah menurunkan sentiasa kita dalam rahmat Allah. Bisirril Fatihah.